Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 Muharram 1443 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 yang ke-19. Tajuk dia Aunullahi Ta'ala wa hifzuhu, pertolongan Allah dan pemeliharaan, penjagaan. Wa nasruhu wa ta'yiduhu, pertolongan, bantuan, sokongan daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Syarat dia kena iman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini hadis 40 nombor 19. Para pelajar cari je mana-mana kitab hadis 40 nombor dia 19. Samalah. Yang saya baca ni warna hijau, nombor muka surat 221. Hadis ini terkenal dengan nama hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pesanan ataupun wasiat Nabi ketika Ibnu Abbas masih lagi kanak-kanak, umur dia sekitar 10 tahun. Itulah cara tarbiyah, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak ini, dididik dengan tauhid, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun kita panggil pemantapan akidah. Mantapkan akidah anak-anak dari sudut mengenali Allah, tawakal kepada Allah, semuanya lengkap dia punya pendidikan. Tengok matan hadis. An Abil Abbasin Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Tengok dia punya An Abil Abbas, bapa Abbas, nama dia Abdullah bin Al-Abbas. Biasa ni orang Arab dia akan tukar nama anak cucu dengan nama datuk, biasanya lebih sama. Kata di Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata radif tu duduk di atas kenderaan sekali dengan Nabi. Duduk dengan sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas binatang tunggangan. Dia tak sebut dia naik apa sini. Unta ke, kuda ke. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ghulam, hei anak. Tengok ni bahasa Nabi. Bila dia nak cakap benda penting, dia panggil nama dia. Ya ghulam, wahai anak. Jadi kalau Ibn Abbas duduk berpaling sana sini pun, dia akan fokuskan apa yang ayah anda nak cakap. Dia ni dengan Nabi ni sepupu. Tarah dia sepupu, abang lah, tapi dah beza jauh jarak. Ibn Abbas 10 tahun, Nabi dah 40 lebih selepas Islam, selepas terima wahyu dah. Inni u'allimuka kalimatin. Nabi kata, aku akan ajar kepada kamu beberapa kalimah. Kalimah ni makna beberapa patah perkataan. Nak ajar kepada kamu beberapa perkataan. Tuan-tuan tanda apa yang Nabi kita ajar. Kita letak nombor biar kita ingat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka, maksudnya peliharalah hak Allah.
Menjaga hak Allah, nasya Allah akan pelihara, akan jaga kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, pasti kamu akan mendapatinya berada di hadapanmu. Maknanya kalau kita bahasa kiasan, kita kata kita letak Allah di hadapan kita. Bukan makna Tuhan beradak gini. Maksudnya semua tindakan kita itu berpandukan kepada kitab Allah, berpandukan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dalam kitab dia. Itu maknanya Allah depan, duduk depan. Maknanya tindakan kita ni mengikut dasar syariat, dasar kita. Yang ketiga, wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, bila kamu nak minta, mintalah dengan Allah Azza wa Jalla. Minta dengan Allah. Yang ke 1, 2, 3, yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Minta pertolongan daripada Allah. 4 perkara. Ini dia panggil asas kehidupan. Wa'lam. Ini dia nak orang panggil pasakkan kemantapan akidah. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andainya seluruh umat ini berkumpul untuk nak beri manfaat kepada kamu dengan sesuatu perkara, mereka tak dapat beri sesuatu manfaat itu kecuali perkara itu memang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita letak situ ya. Ini dia panggil ilmu al-imanu bil qada'i wal qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Pelajar-pelajar boleh tanda lah. Tanda satu-satu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Andainya mereka berkumpul untuk beri mudarat kepada dengan satu benda ke atas kamu, mereka tak mampu untuk beri darat kepada kamu kecuali perkara itu memang telah ditetapkan oleh Allah, kamu kena mudarat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maksud dianya telah diangkat pena, mana pen tulisan takdir qada qadar ni telah selesai dan lembaran pun telah kering dakwah dia. Artinya tak boleh tukar lagi. Hadzal hadis rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadisun hasan sahih. Kalau dalam buku terjemahan ni sahha tu kena tambah ya ha, sahih. Salah cetak. Dalam hadis ini sangat mantap pesanan Nabi kepada siapa? Abdullah bin Abbas dengan 4 perkara. Kemudian yang kelimanya iaitulah tentang kita kena percaya, yakin, betul-betul beriman dengan qada dan qadar. Itu dalam riwayat Tirmizi. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi. Dalam riwayat lain daripada Tirmizi ada lagi. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah hak Allah, kamu akan mendapatinya berada di hadapan kamu. Artinya kita duduk di bawah panduan hidup kita ni dipandu oleh Allah Azza wa Jalla. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Tanda ini yang keenam. Kenalilah Allah sewaktu kamu senang, nascaya Allah akan mengenalimu di waktu kamu susah. Ini ada setengah orang ni waktu senang tak jumpa Tuhan, tak solat, macam-macam tak lah. Yang penting tak patuh syariah. Bila sakit, baru ingat ke Tuhan. Ustaz, doakan saya Ustaz. Imam tolong doa. Orang tu habis orang diupah belaka. Sekarang ni musim PKP ni nak panggil orang pergi rumah tak boleh. Suruh orang buat Zoom Yasin. Oh, dia punya naik martabat. Dia panggil Zoom Yasin, Zoom munajat,
macam-macam Zoom ada hari ni. Kita kata Masya Allah. Pandai sungguh dia, pereka-pereka ni dia boleh cari. Tak boleh nak semuka, Zoom ada. Wa'lam, ini huraian kepada tadi. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah, apa yang menyebabkan kamu tersilap, belum wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, belum tentu akan mendatangkan musibah ke atas kamu. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpa kamu belum tentu akan mendatangkan kesilapan di atas kamu. Dia punya terjemahan dia susah. Yang betulnya ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Benda-benda yang tidak ditulis kena kat atas kamu, tak akan kena. Itu maksud dia begitu. Wa ma asabaka, dan perkara yang memang kena kepada kamu, dapat kepada kamu, lam yakun liyukhti'ak, maka dia tak akan tersalah. Dalam bahasa netizen, bahasa medsos dia panggil rezeki tak salah alamat. Gitu maksud dia. Mana-mana perkara yang memang tak kena, tak akan kena. Tak usahlah orang hantar mari dengan pos laju ke, dengan pos apa ke, buat sihir ke, buat apa saja pun tak akan kena. Sebab Allah tak tetapkan benda tu kena. Kalau benda yang kita dapat asabaka, kita orang nak sekat, nak cuba, nak halang, tak dapat. Ini dia panggil ilmu belajar mantap akidah dalam bab takdir Allah, qada dan qadar. Sebab tu kita tengok ada orang bermati-matian, berperjuangan dia nak satu benda. Kita kata nak jawatan. Berapa tahun sudah terhalang daripada sampai kepada matlamat dia. Berjuang tegak dia, lompat sana sini, buat huru-hara, buat ini, tak sampai juga, tak dapat juga maksud. Tapi kalau benda tu Allah Ta'ala dah tentukan dia dapat juga, walaupun sebelum mati 2 hari, contohnya, akan sampai. Kita yang menentang, yang tak nak bagi sampai ni pun, sabarlah. Benda tu dah Tuhan tulis, macam mana kita nak sekat? Tak boleh. Sama juga bila datang COVID ni. Kita jagalah SOP setakat mana pun. Penjarakan, jaga. Tak jumpa dengan orang, tak jumpa. Jumpa jauh-jauh. Nak bercakap dengan orang semua pakai alam maya belaka. Nak pergi dekat tak berani. Pakai mask 2 lapis. Kan? Bagaimana? Ni topi muka lagi. Oh, punya pakai. Tapi kalau COVID nak mari, dia marilah kot mana pun kena juga. Itulah kata dia Syekh yang kena COVID tu, dia kata apa ni, la yughni al-hazar min al-qadar. Ini kita belajar di sini. Mana kita penjagaan tu tak akan lepas kalau Tuhan dah tulis orang tu kena. Maknanya yang Tuhan tak tulis, tak usah siapa kacau, tak akan kena. Tapi kalau perkara itu dah telah ditulis, ditetap oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan kena. Ataupun orang ini dah ditulis oleh Allah Ta'ala sekian-sekian, maka dia akan dapat. Walaupun dihalang oleh sejuta orang tak setuju dengan dia, dapat juga. Sebab Tuhan dah tulis. Maka Nabi kata, dalam hadis yang pertama tadi, pen telah ditutup, pen telah kering dakwah, dan lembaran telah tutup, maknanya telah gazet benda tu akan berlaku. Maka wa'lam, yang terakhir pesanan Nabi, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahawa kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Kena sabar dulu baru menang. Kita nak lawan nafsu pun kena sabar, lawan. Akhirnya insya-Allah kita menang. Nak apa saja pun kena sabar. Wa annal faraja ma'al karb, dan juga kelepasan Allah Ta'ala begitu setelah menghadapi apa dia? Kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Setiap yang susah itu akan diikuti dengan yang senang, insya-Allah. Begitulah nasihat Nabi yang sangat mantap kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran. Baik para pelajar sekalian, kita dah sebut tadi hadis ini riwayat Tirmizi dan juga riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dia.
Baik, dan lafaz yang dinukilkan telah diriwayat oleh Ibnu Abdu bin Humaid dalam musnad dia, sebagaimana disebut oleh syurah oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis 40 ini. Wallahu alam. Kita berpindah kepada ahammiyatul hadis. Ahamiyatul hadis, mana kepentingan hadis ni. Apa dia kepentingan hadis ni? Kedudukan hadis sangat penting. Al-Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kepada hadis 40 ni dan beberapa tambahan hadis lagi, dia kata apa? Wa hadzal hadis yatadamman wasaya azimah. Hadis ini mengandungi, merangkumi wasiat, pesanan-pesanan yang besar, wa qawaid kulliyah, dan juga beberapa kaedah-kaedah yang umum daripada urusan agama yang penting. Hatta qala ba'dul ulama, sebahagian ulama berkata, tadabbartu hadzal hadis, aku merenungi kepada hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini, lalu aku kehairanan dan adhashani, yang cukup rasa dahsyat dalam jiwa aku ni dibuatnya. Terjemahan dia kata hampir kehilangan akal aku dibuatnya. Makna terlalu kagum dia dengan hadis ini. Alangkah sedihnya akibat kejahilan tentang hadis ini dan kurangnya pawa asafa, sedihnya ramai orang yang tak tahu hadis ini. Wa qillatul fahmi, dan kurang kefahaman kepada maknanya, menyebabkan kita jadi terumbang-ambing. Ini kita panggil rugi sangat. Apa makna rugi sangat? Hadisnya besar tapi tidak menjadi satu pegangan amalan yang kita war-warkan. Maka kita kena ajar hadis ini kepada anak cucu kita dari mana? Dari kecil lagi. Daripada, kata orang, dari pasti itu kena ada dah. Dari pasti kena ada dah hadis ini telah diajar kepada anak cucu kita. Baru betul. Kalau tidak, lambat nak mantap dia. Budak-budak kecil diajar hantu lah, macam-macam dah. Jangan pergi tu kelak tu, hantu. Jangan pergi situ, ada macam-macam dia. Pocong lah, benda karut. Yang kita nak ajarnya, mantapkan akidah anak cucu kita ni dengan ini, kepahaman. Ini pengalaman ana waktu di Madinah. Ana sempatlah hantar anak kita ni belajar di pasti, macam pastilah sini, umur 5 tahun. Dia hafal awal lagi ni hadis ni. Ya ghulam, ihfazillah ihfazillah tajidhu tujahak. Budak umur 5 tahun dah dihafal hadis ni. Supaya sebati dengan jiwa dia dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hebat dia. Dan hadis Umar bin Abi Salamah dalam adab makan, ya ghulam samillah kul biyaminika wa kul mimma yalik. Itu hadis tu dia kembar dua. Kita kata hadis-hadis tentang ilmu pemantapan akidah dan adab akhlak ini perlu diajar dari kecil lagi budak-budak ni. Baik, kita pergi kepada istilah hadis. Hadis ni nampaknya panjang syarah dia. Mungkin 2-3 siri kuliah baru habis. Dari sudut lughatul hadis, mana bahasa hadis ni maksud dia, maksud. Ibn Abbas kata, aku berada di khalfan Nabi sallallahu, di belakang Rasulullah, maknanya menunggang di atas binatang tunggangan. Dengan duduk, kata orang membonceng. Bahasa Malaysia kata membonceng. Bahasa Kelantan kata bergendong dengan Nabi di atas kenderaan. Mana sedap, membonceng ke bergendong? Ya ghulam, wahai budak, mana wahai anak. Biasanya penggunaan ghulam ini kanak-kanak berumur waktu selepas berhenti menyusu. Kanak-kanak lah. Sehingga 9 tahun. Jadi umurnya pada ketika itu, umur Ibn Abbas ni ketika itu umur 10 tahun. Ghulam lah lagi.
Kalimatin, beberapa kalimat, iaitulah rangkap-rangkap yang mencakupi nasihat-nasihat tentang Allah Ta'ala yang akan memanfaatkan kamu dengannya. Allah Ta'ala akan beri manfaat dengan pesanan yang ringkas ini. Ihfazillah, jagalah Allah. Apa dia maksud jaga Allah? Kita mana kita perlu jaga Allah, Allah jaga kita. Maksud dianya ihfazillah, iaitu ketahui akan batasan-batasannya dan berhenti pada hududnya, beramal dengan apa yang telah difardukan olehnya dan sentiasa bertakwa kepadanya dengan memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam bahasa kitanya, ihfazillah makna kita jaga hak Allah. Terjemahan saya lebih senang, kita ihfazillah makna kita jaga hak Allah. Maksud dia semua yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita kena buat. Itu makna jaga hak Allah. Jaga hak Allah, itulah maksud dia. Tujahak, berada di hadapanmu, dengan makna mendapati sama kamu dengan memelihara, menjaga, membantu, membimbing. Itu maksud dia. Jangan faham pula Allah Ta'ala duduk sekali dengan kita. La. Sa'alta, bila kamu minta, yakni memohon sesuatu urusan, kita minta dengan Allah dalam bab doa. Adapun bab nak minta tolong orang buat rumah, tolong angkat barang, angkat kayu, tak ada masalah itu. Jangan pula nak minta tolong pergi doa dengan Tuhan, tolong angkat kayu ni. Ni orang tak puk lagu ni, orang bagi ni, orang tak betul. Wa iza sta'anta, bila kamu minta pertolongan, yakni memohon bantuan untuk urusan dunia yang di luar kemampuan makhluk. Itu kita minta dengan Allah. Contohnya kita kata kita nak suruh sihat walafiat dapat, maka kita kena doa dengan Allah. Jangan pergi doa dengan makhluk. Kita kena bezalah di antara benda yang makhluk boleh buat. Tukang rumah boleh buat rumah, tukang besi boleh buat besi, kita pergi minta tolong dia. Jangan pula kata ini salah akidah ni. Salah akidah pula dah. Macam mana awak punya faham? Itu berat dia punya kaedah. Jadi kita kata dalam perkara yang melibat dengan pergantungan hati, itu kita minta dengan Allah. Jangan minta dengan tok wali, dengan kubur-kubur jaga. Al-ummah maksudnya semua makhluk yang berakal. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, iaitulah berhenti menulis dengan menggunakannya. Maksudnya tulisan tentang takdir Allah, takdir awak sudah cukup, lengkap sudah. Wajuffatis suhufu, telah kering lembaran, maksudnya lembaran seperti lauh mahfuz, catatan amalan sudah pun kering. Artinya apa yang berlaku, yang kena, yang tak kena. Tapi sikap kita macam mana? Sikap kitanya kena berusaha mencari yang terbaik. Kalau ada benda tak baik, kita berusaha menyekatnya. Kita sekat, kita lawan, kita bantah, kita macam-macam. Tapi tak dapat juga, terjadi juga benda tak baik itu. Kita tahulah itu bukan di luar kuasa kita, itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita rasa tenang. Apa yang berlaku ni kita tenang. Kalau tidak, kita akan resah. Sudah adalah. Apa jadi lepas pada ni? Banyak apa kita ni? Nak buat apa? Apa yang kita boleh buat? Berhadapan dengan kuasa Allah. Maka kita kena pandai, kena belajar tentang bagaimana memahami iradatullah ke atas makhluk ini. Dan bagaimana memahami ikhtiarul makhluk, af'alul makhluk dalam dunia ini. Maknanya kita kena usaha buat yang terbaik, minta yang terbaik, dan mencari jalan-jalan keselamatan. Kalau kena juga, barulah kita tahu itu takdir Allah. Jangan belum kena dah mengaku kalah, itu salah dia panggil lagu itu. Ar-rakha dengan mana kesenangan, iaitulah kehidupan yang mewah, aman, lapang, sihat, kuat, seumpamanya. Waktu tu kita kena ingat ke Tuhan, jangan tunggu susah baru nak ingat. Ni ada setengah orang ni bila susah baru ingat ke Tuhan, waktu senang tak kenal Tuhan. Baik para pelajar sekalian, kita pindah pada fiqhul hadis. Fiqh hadis dan petunjuk hadis. Yang pertama, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tawjihil ummah. Kesungguhan Nabi, baginda Nabi SAW mengambil berat dalam perkara memberi bimbingan
tunjuk ajar kepada umatnya dan membina generasi mukmin yang unggul. Nabi kita didik, tengok Ibnu Abbas dia didik. Ibnu Abbas jadi seorang tokoh ulama yang terulung bagi umat ini. Dia kenali dengan nama Al-Bahru, Al-Habru wal-Bahru. Pendeta dan lautan ilmu bagi umat ini. Allah. Itu hasil daripada didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gairah, mana amat semangat, haris, semangat sangat menanam dalam jiwa orang-orang yang beriman akidah yang sejahtera. Khususnya dalam kalangan pemuda-pemudinya. Tidaklah menghairankan kerana Allah telah mensifatkannya sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada Quraisy, anak beranak dia, yang menjadi sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Maknanya kita susah, Nabi lagi susah hati. Yang sangat lobakan, inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belah kasihan serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Nabi ini sangat sakit, sangat rauf. Dia nak orang beriman dan dia sangat sayang kepada orang yang beriman. Masya Allah. Surah At-Taubah 128. Suatu ketika anak bapa saudara Nabi, iaitulah Abbas, Abdullah bin Abbas lah, sepupu dia. Bahasa Melayu pendek, sepupu. Bahasa Arab dia tak ada istilah, dia kata Ibnu Ammi, anak bapa saudara. Panjang kan? Telah membonceng di belakang Nabi di atas tunggangannya. Lalu Nabi SAW mengajukan kepada beliau nasihat-nasihat yang amat berguna itu. Satu nasihat yang isi kandungannya akan menjadikan seorang Muslim itu beriltizam, beramal dengan perintah-perintah Allah. Beliau hanya meminta pertolongan daripada Allah, lalu jadilah beliau seorang yang gagah berani. Jadi dia ajar kepada kita supaya ajar orang-orang ni biar dia jadi kuat. Masya Allah, tabarakah. Apa-apa kedudukan pun tidak boleh menakut-nakutkannya, dan segala mara bahaya tidak menggentarkannya. Beliau akan berkata perkara benar dan tidak takut cercaan orang yang mencerca, kerana apa yang dilakukannya semata-mata kerana Allah, lantaran ia mengetahui bahawa segala perkara adalah di dalam penggenggaman Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Tiada seorang pun yang boleh mendatangkan mudarat ataupun manfaat terhadap orang lain melainkan dengan izin Allah. Ini terbiah yang paling tinggi. Nabi telah tanamkan, pasakkan dalam jiwa Ibnu Abbas ini, dia panggil akidah yang mantap. Baik, kita pergi kepada nombor 2, kalimatun khalidah. Beberapa patah perkataan yang kekal, menjadi panduan kepada alam ini seluruhnya sehingga hari kiamat. Dan uslub hakim, gaya didikan yang cukup mantap, cukup berhikmah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu kepada kita tentang wasiat yang menyeluruh dan mencakupi segala urusan itu, sebagaimana yang telah diwasiatkan, dipesan oleh Nabi SAW kepadanya. Ketika dia duduk di atas belakang kenderaan Nabi SAW. Pentingnya wasiat ini kerana ia mengandungi pengarahan, arahan dan bimbingan yang amat bermanfaat, menjadi tanggungjawab bagi seseorang itu untuk mengambil berat dan perhatian tentangnya,
dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Kita kena yakinlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah diperingatkan oleh Nabi, dan memanggilnya. Nabi kita panggil apa dia? Ya ghulam, supaya dia fokuskan, buka minda perhatian dia supaya apa yang Nabi nak sampaikan, biar dia perhati. Kalau tidak kita bercakap seorang, budak tu duduk main atas kenderaan. Ya ghulam, wahai anak, demi untuk membuka minda dan menghadirkan hatinya, kemudian Nabi SAW mengalihkan dan memusatkan tumpuan fikirannya kepada apa yang bakal diucapkan, disabdakan. Lepas pada tu barulah Nabi kita SAW bagi tahu, inni u'allimuka kalimat. Anak, aku akan ajar kepada beberapa patah perkataan. Beberapa patah perkataan, ya, tak banyak, kan? Tetapi dia mengandungi kaedah yang besar, yang penting daripada asas agama ini, yang mencernakan fikiran, menajamkan minda, menyinari akal, mengukuhkan akidah dan menguatkan keyakinan. Hadisnya pendek ya. Karena itu Syekh kita ni pun dia panjangkan syarah dia ni. Kalau habis 3 siri saya kata baik. Kalau tidak kita lajak lagi. Sebab hadis ni besar, kalau kita syarah tak cukup, rugi tuan-tuan. Kita tak dapat orang panggil maklumat yang lengkap, yang komprehensif dalam hadis ini. Baik, kita pergi pada yang ketiga, ihfazillah yahfaz. Peliharalah Allah, maksudnya jagalah hak Allah. Nasya Allah akan memelihara kamu. Allah Ta'ala akan jagamu. Beriltizam, beramal dengan perintah Allah dan berhenti pada batasan tanpa menghampirinya, batasan hududullah, jangan langgar. Kalau langgar berdosa. Awasilah dirimu supaya jangan menghampiri perkara larangan itu. Laksanakan apa yang telah difardukan ke atas kamu dan jangan bersikap acuh tak acuh dan sambil lewa terhadapnya. Jauhilah daripada segala yang terlarang dan binalah satu benteng antara kamu dengan larangan itu. Dia panggil takwa. Kan? Itu dia panggil takwa kalau kita nak benteng. Ketika itu saksilah bagaimana Allah memelihara agama kamu. Menjaga akidah kamu dari tersasar. Melindungi diri kamu daripada kekhawatiran jiwa dan najis kesesatan. Serta bagaimana Allah melindungi diri kamu dari kejahatan makhluk dan menahan kamu daripada syaitan jenis manusia dan jin, menolak daripada kamu segala kesakitan dan kezaliman, serta daripada orang-orang yang mengikuti jalan kamu daripada kalangan ahli keluarga dan kaum kerabat. Maksudnya, bila kita jaga hak Allah, banyak perkara kemuliaan ataupun disebut dengan nama karamah, Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Banyak benda-benda yang kita tak nampak. Firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kalau 2 kali itu salah, lahu mu'aqibatun. Bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaga kita, yang mengikuti kita secara giliran, di hadapan dan di belakang, yang mengawas dan menjaganya daripada suatu bahaya dengan perintah Allah. Jadi malaikat jaga kita. Habis waktu kita kena musibah tu, mana malaikat? Di mana malaikat? Jawabnya malaikat ada, cuma kita tak nampak. Bila nak kena dia lepas. Itu ya kaedah dia. Artinya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang sentiasa bergilir-gilir menjaga manusia dan mengelilinginya daripada segenap arah dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan dengan keizinan dari Allah bagi memelihara daripada perkara yang memudaratkan hamba Allah Ta'ala. Ana selalu buat bandingan simple, kita nak tahu malaikat jaga kita tak jaga kita, senang ya tuan-tuan. Waktu kita tidur, tak ada cicak masuk dalam hidung kita, semut mari masuk dalam mulut, dalam telinga, tak ada.
Itu dalil menunjukkan bahawa kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, ada malaikat yang jaga. Oh, dia kata tu kita jalan kena sengak ke tebuan, kena gigit ke skorpion, kena, iyalah sebagai manusia ni gitulah malaikat Allah Taala tulis kena, malaikat lepas. Tapi asalnya ada penjaga. Baik. Bagi orang yang betul-betul menjaga ibadat dia, soleh dia, maka Allah Ta'ala akan jaga anak cucu dia, zuriat dia. Tengok tuan-tuan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika Nabi Allah Musa AS dengan Khidir pergi kepada satu kampung, orang kampung ni tak terima dia orang ni sebagai tetamu. Tiba-tiba malaikat Khidir ajak Nabi Musa nak baiki tembok yang nak terbalik. Musa bantahlah, dia kata apa punya orang ni? Orang kampung ni tak suka dengan kita, baik kita ambil upah. Itu ya bantahan dia pun, bukan banyak pun. Tapi dah dia janji tak boleh bantah, dia bantah juga. Tak boleh lah, tak boleh kawan lah. Allah kata pada ayat ni, wa kana abuhuma salihah. Bapa budak ni, budak yatim ni soleh. Jadi ayah dia mati, ditinggalnya harta di bawah tembok tu. Orang zaman dulu bukan letak di bank, dia letak gitu ya. Supaya harta budak ni tidak diambil orang, terjaga, Allah hantar mari Nabi. Ada kata dua-dua Nabi pergi baiki tembok. Kenapa? Orang besar ayah dia, VIP la wa kana abuhuma salihah. Sebab ayah budak dua anak yatim ni soleh. Tengok tuan-tuan, bila kita soleh, anak kita Allah jaga. Bila kita baik, keturunan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duk main tak agak ke Tuhan tak? Jaga seorang itu, jaga orang ni, jaga. Sampai harta pusaka pun tak mau, tak percaya kepada faraid lagi, bagi pula syarikat pusaka jaga. Habis insurans dia beli belaka, takapo tu takapo ni. Tak salah nak beli, tapi wakan abuhuma salihah tu lebih gagah lagi daripada yang lain-lain tu. Semua tu hal lain tu dunia ya, hak ni dunia dan akhirat. Jika kamu menjaga hak Allah dalam kehidupan kamu di dunia, maka Allah pasti memelihara kamu di dalam kehidupan akhiratmu. Allah Subhanahu wa taala memeliharamu daripada api neraka dan menyediakan buatmu syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu, dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 33, maknanya betapa besarnya tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Para malaikat menyambut kamu dengan penuh aluan. Bila kita sampai esok di surga, malaikat sambut. Tengok dalam surah Qaf ayat 35, 32 hingga 35. Kurniaan sebagai menepati apa yang diberi khabar gembira. Nikmat ahli surga ni, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang yang jaga batasan yang Allah Ta'ala bataskan ni, kalau dia tak langgar, mana tak langgar, tak buat maksiat, maka mereka ini akan mendapat khabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabatnya agar memohon daripada Allah supaya memelihara mereka. Baik, ayat yang wal hafizu tadi surah At-Taubah ayat 112.
Jadi Nabi ajar para sahabat supaya minta dengan Allah. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah memerintahkan Al-Bara bin Azib agar mengucapkan ketika beliau ingin tidur. Pelajar-pelajar tanda. Ini dia panggil doa ketika nak tidur. Waktu kita nak tidur, kita kena baca doa ni. Apa baca? Rabbi in qabatta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Rabbi in qabatta nafsi, jika engkau ambil nyawa aku ni, nyawa ni ambil dah. Mana kita tidur ni tak hantar balik nyawa, mati terus. Maka kasihanlah ke atasnya. Farhamha ya Rabbi. Kesalahan salah buku ni. Tanda ni pelajar buku yang ada terbitan Hidayah ni. Nah, ni kalau baca, jangan baca doa ni. Mati kita. Dia tulis farjumha ya Rabbi. Maknanya kalau kamu ambil nyawa aku ni, campaklah dia. Dia mati berat kita. Tulis tengok nombor muka 227. Farhamha. Ha bagi atas, jim buaya titik. Dengan ha. Farhamha. In qabatta nafsi farhamha. Kalau engkau ambil jiwa aku ni, kesihanilah dia. Wa in arsaltaha fahfaza. Kalau engkau lepaskan balik, esok sedar balik, hidup, jaga. Bima tahfazu bi ibadakas salihin. Sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang saleh. Ini doa nak tidur ni. Dalam Sahih Ibn Hibban daripada Sayyidina Umar, ada kata daripada Ibn Mas'ud, banyak riwayat. Nabi mengajar supaya kita baca doa ni. Allahumma hfazni bil islami qa'ima, wahfazni bil islami qa'ida, wahfazni bil islami raqida, wa la tuti' fiyya aduwan wa la hasida. Allahu Akbar. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri. Kita minta Allah jaga kita ni dengan sebab Islam kita ni. Dan jaga aku dengan Islam dalam keadaan duduk. Jaga aku dengan Islam dalam keadaan tidur. Dan janganlah engkau kabulkan doa dan keinginan musuh atau orang yang dengki terhadap aku untuk mencelakakan aku. Mana jangan kabulkan, jangan benarkan orang jahat pada aku ni dikabulkan permintaan dia nak binasakan kita, jangan benar. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, hadis ini dalam Sahih Al-Jami' mengatakan sanaduhu hasan. Banyak lagi ke nak doa nak tidur ni, banyak lagi. Tapi cukuplah kita ambil setakat tu dulu. Doa yang paling pendek sekali, bismika rabbi wada'tu jambi. Jadi banyaklah doa. Di mana kita nak dapat doa macam biasa, kempen yang berterusan kitanya dalam kitab Perisai Muslim. Jangan lupa, kitab Perisai Muslim ni memang perisai sungguh. Menjadi benteng kepada kita daripada banyak perkara. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dapat ambil 3 ya daripada berapa dia punya faedah dia hadis ni. Tuan Syekh bawa 19. Baru 3. Kita sambung lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang yang keempat di bawah tajuk Nusratullah wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah Ta'ala dan sokongan bantuan daripada Allah. Bantuan dan sokongan daripada Allah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.